Teknologi rumah tangga, standard kandungan, artikel jahitan, standard pembelajaran, menghasilkan artikel jahitan secara sistematik dan menggunakan bahan serta alatan yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai murid-murid, bersua kita lagi bersama Cikgu Mas dalam Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5. Tajuk kita pada kali ini iaitu menghasilkan artikel jahitan apron bahagian kedua. Kita akan bersama dengan tukang jahit cilik kita iaitu Asma Muslihah. Ya, Asma Muslihah telah menyiapkan apronnya. Satu apron yang menggunakan fabrik lama iaitu kain pelikat abangnya yang sudah tidak digunakan lagi. Kita guna semula, kita beri nafas baru menjadi apron. Manakala satu lagi kita gunakan fabrik yang baru. Jadi murid-murid boleh pilih ya. Okey, pada video yang sebelum ini, cikgu minta murid-murid menyiapkan jahitan kia pada apron menggunakan lace. Jadi, untuk kali ini, cikgu nak murid-murid sambung dengan jahitan sembat pula bahagian lace katupkan ke bahagian luar. Jahitan sembat kita dah belajar pada video sebelum ini. Jadi cuma murid-murid kemaskan list tersebut. Ini contoh daripada jarak dekat hasil sembat list bahagian sebelah luar oleh Asma. Kemudian ambil satu lagi list. Cuba lihat list yang warna hitam tu contoh. Jadi murid-murid dikehendaki sambungkan bahagian atas ketiak, terus pusing leher dan terus ke bawah. Mulakan di bahagian ketiak ni seperti biasa jahitan kia. Kemudian daripada hujung list, murid-murid bolehlah jahit sembat terus je sampai ke hujung. Okey, di sini cikgu nak tunjukkan bagaimana kita nak buat hiasan poket pada apron kita. Mula-mula murid-murid boleh sediakan pola. Boleh guna apa saja kertas. Ni cikgu gunakan kertas A4 yang dah guna. Kita guna semula. Kemudian buat bentuk poket ikut cita rasa masing-masing. Nak besar ke, nak kecil ke. Letak di atas kain yang akan dijadikan poket. Kita perlu tinggalkan basi ya. Di sini cikgu ambil basi dalam setengah inci atau 1.5 cm. Gunting fabrik tersebut menggunakan gunting fabrik. Okey, dah siap digunting. Okey. Jadi sebelum cikgu terlupa, bahagian di atas tu cikgu letakkan 2 inci untuk lipat sekali 1 inci dan lipat sekali lagi, jadilah dia 2 inci ya, untuk kita kemaskan lipatan bahagian atas poket. Apa yang Asma lakukan sekarang ialah dia gunting bahagian bucu-bucu poket tu untuk dapatkan bentuk poket yang bulat. Itu salah satu teknik cara tukang jahit untuk dapatkan bentuk bulat fabrik ya. Kemudian bolehlah kita menggunakan striker, kita kemaskan lipatan supaya mudah dijahit nanti. Cikgu ingatkan murid-murid,
Berhati-hati menggunakan setrika ya, sebab benda ni panas dan berbahaya. Kalau murid tak biasa guna, minta tolong ibu atau orang yang dewasa. Nampak? Asma dah lipat sebelah tepi, kiri kanan, kemudian lipat atas 1 inci, lipat sekali lagi. Kemudian di sinilah kita nak tengok, sebab Asma dia nak poket yang bulat. Jadi kita lipat dulu bahagian bawah ke dalam mengikut tanda yang telah kita gariskan pada pola tadi menggunakan kapur tukang jahit. Kemudian untuk memudahkan Asma melipat ke dalam, biasanya tukang jahit guna lilin atau sabun. Dia akan mengeraskan fabrik tu apabila dijahit. Lebih mudah dibentuk. Jadi kita akan lipat satu persatu. Mungkin hasilnya nanti taklah sekemas mana sebab Asma Muslimah ini adalah kali pertama ya. Tapi Alhamdulillah hasilnya boleh cikgu terima. Jadi cikgu harap murid-murid boleh cuba. Lipat satu-satu dan gosok. Panas tu. Jadi berhati-hati semasa menggunakan setrika. Okey, sebelah dah siap. Kemudian buat sebelah lagi, sama juga sapukan sabun. Kalau tak ada sabun boleh guna lilin, tapi cikgu prefer sabun sebab lepas digosok dia akan bau wangi. Kemudian kita gosok dia. Dah bentuk bulat yang cantik. Okey, Asma nak gosok sekali lagi, tapi perlu dikemaskan dahulu. Nampak bentuk di tepi dia tu, bentuk bulatan dia. Nampak mudah ya. Jadi murid-murid boleh cuba. Tapi kalau nak mudah lagi, tak perlu buat bentuk bulatan, buat bentuk petak saja. Okey, inilah hasil yang telah siap. Kemudian Asma juga dalam lakaran dia buat bentuk love. Jadi kenalah buat bentuk love. Tapi cikgu tak tunjukkan sebab sama je. Mula sebelum kita gunting tu, kita buat pola dahulu pada kertas. Bila kita dah puas hati dengan bentuk yang dihasilkan, kita gunting pada fabrik. Kita tinggalkan basi dalam 0,5 inci atau 1.5 cm. Sebab love ni banyak bentuk yang melengkung. Jadi kita gunting. Macam kita buat poket tadi, kita gunting. Kemudian kita kena gosok. Dapatlah bentuk love yang cantik. Jadi sekarang apa yang Asma sedang lakukan? Sekarang Asma sedang membuat jahitan. Jahitan apa? Cuba teka. Siapa yang boleh jawab dengan betul? 1, 2, 3. Jahitan sementara iaitu jahitan jelujur kasar. Jahitan jelujur kasar, dia akan pegang kita punya love tu dengan lebih kemas berbanding dengan jarum. Sebab jarum dia bergerak-gerak dan boleh tercabut. Tapi kalau kita gunakan jahitan jelujur kasar, love tu akan duduk terletak. Maksud dia elok saja bila kita nak jahit dengan jahitan kekal, iaitu jahitan di sini kita gunakan jahitan sembat. Dia akan membentuk terletak dengan kemas cantik. Nampak? Kalau nak jahit jelujur kasar, guna je benang, 1 lembar benang. Dan guna benang yang berlainan warna, lagi mudah untuk kita tetas selepas digunakan. Sedikit lagi. Buat jahitan
kasar ni kita akan buang selepas ni. Yang penting jahitan sembat. Jahitan sembat tu sebab kita nak guna jahitan sembat sebagai jahitan hiasan. Yang tu yang kita akan buat cantik-cantik. Okey, matikan dengan jahitan kia 2 kali di lubang yang sama, di tempat yang sama. Kalau murid tarik benang belakang tu dah tak bergerak, maksudnya jahitan tu, benang tu dah mati. Okey, dah siap. Cabut jarum supaya lebih mudah untuk kita menjahit jahitan sembat. Okey, dah siap jahitan jeluju kasar. Okey, seterusnya kita akan mulakan jahitan sembat. Masih ingat kan jahitan sembat yang cikgu ajar pada video yang lalu? Untuk jahitan sembat sebagai hiasan, cikgu pesan dah, untuk hiasan kita guna benang yang berbeza warna supaya menonjol. Kalau kita tak nak gunakan sebagai hiasan, kita gunakan benang yang sama warna. Jadi di sini disebabkan bentuk love tu warna dia agak cerah, Asma menggunakan benang merun. Kita akan jahit sembat di sekeliling love atau bentuk hati. Asma juga menggunakan 2 lembar benang ya. Kalau murid-murid nak nampak jahitan sembat tu dengan lebih jelas, boleh cucuk jarum tu, ambil kain dengan lebih banyak, lebih besar dia punya jarum masuk dengan keluar tu. Okey, masuk jarum, keluar jarum tegak saja, tapi benang dia akan sengit ya. Okey, tu dia berhenti setakat tu, dia tunjuk dahulu. Murid-murid boleh faham, boleh nampak dengan jelas. Ini untuk jahitan tangan, kalau tak ada boleh guna mesin jahit. Okey, ini yang dah siap. Bila dah siap jahitan sembat, di atas tu untuk kemaskan lipatan poket, Asma menggunakan jahitan silang pangkah. Okey, macam mana nak jahit silang pangkah? Cuba murid-murid lihat. Ni yang kita panggil lipatan ni, apa dia murid-murid? Klim ke kelepek? Klim ke kelepek? Kelepek. Jadi kelepek ni bukan hanya pada hujung seluar, hujung baju, hujung tangan, baju kurung tu kan. Dia juga terdapat pada poket. Jadi kita boleh gunakan jahitan silang pangkah. Macam mana jahitan silang pangkah? Dia jahit secara mengundur. Konstan. Cucuk benang di bahagian bawah lipatan kain. Kemudian cucuk pula bahagian atas lipatan kain. Secara undur. Nampak? Dah bentuk dah silang pangkah. Okey, yang silang pangkah yang Asma buat ni untuk kelepek, biasanya kita guna benang yang sama warna sebab kita nak sorok sebenarnya dia punya jahitan. Tapi disebabkan cikgu nak tunjuk pada murid-murid, jadi cikgu suruh Asma gunakan benang yang berbeza warna supaya nampak dengan lebih jelas. Ini jahitan silang pangkah, tetapi ini bukan untuk hiasan, ini untuk kelepek.
Okey, untuk kelepek yang bukan hiasan, sila gunakan benang yang sama warna. Baru nampak kemas. Okey. Sampailah ke hujung. Cucuk benang di atas, cara mengundur. Kemudian cucuk pula benang di bawah lipatan kain secara mengundur juga. Undur lagi bahagian atas pula. Barulah ia akan membentuk X ataupun kita panggil silang pangkah. Okey. Sedikit lagi. Hati-hati ya menggunakan jarum. Sebab kalau itu cucuk juga boleh luka. Okey. Nampak? Silang pangkah. Kalau bukan hiasan memang kita nak sorokkan ya. Okey. Ini poket yang dah siap. Jahitan sembat di keliling poket. Yang ni untuk hiasan. Jahitan silang pangkah untuk hiasan. Yang tu kita gunakan benang yang beza warna. Okey. Untuk apron yang menggunakan kain plekat, hujung bucu tu, kalau murid-murid dah siap jahit hujung bucu dipotong dikemaskan. Bahagian atas tu jangan jahit lah pula sebab kita nak terbalikkan. Kemaskan hujung bucu supaya bila kita keluarkan dia tak terlalu tebal. Jadi kita potong sering tadi. Serong. Okey, jadi Asma mengeluarkan atau terbalikkan bahagian dalam dengan bahagian luar. Yang ni menggunakan mesin jahit. Kalau tak ada mesin jahit, murid-murid boleh gunakan jahitan kiak. Jadi dia gunakan gunting untuk kemaskan bucu-bucu apron di bahagian dalam. Kalau ada benda lain yang tajam pun boleh. Tapi gunting lah paling mudah. Cucuk semua bahagian bucu-bucu supaya dia lebih kemas bila diterbalikkan. Kalau murid dah terjahit keliling semua, tetas sedikit bahagian atas. Kalau tak bahagian atas, bahagian mana-mana supaya boleh diterbalikkan. Yang penting bahagian tu perlu dijahit pula ya daripada sebelah luar. Okey, dah terbalikkan. Sekarang nak jahit poket. Pembetulan ya, tali tu yang cikgu turunkan sebanyak 4 inci ke 5 inci hari tu tak sesuai. Cikgu dah siap jahit. Bila Asma cuba dia bawah. Jadi tak kemas. Jadi kita naikkan tali tu, kita letak di bucuk bawah ketiak. Barulah apron tu kemas. Jadi cikgu maaf ya, minta maaf pembetulan. Kalau murid-murid belum buat lagi, boleh ikut yang ini ya. Kemudian kita nak letak poket. Lipat sebelah kiri dan kanan, lipat ke dalam. Bahagian atas tadi telah dijahit. Dijahit dengan mesin. Kemudian yang bahagian tepi semua tu kita lipat basinnya ke dalam untuk dijahit dengan mesin jahit. Ya, pinkan agar lebih mudah dijahit nanti. Okey, dah siap. Inilah apron yang telah siap dijahit poketnya. Okey, kita balik kepada apron Asma yang dijahit menggunakan jahitan tangan. Okey, ini apron yang asal. Ini apron yang sebenar.
Yang cikgu tunjuk tadi yang warna pink, warna hitam tu contoh supaya murid-murid boleh nampak perbezaan list. Dua papan list di mana kita nak gunakan list yang pertama dengan list yang kedua. Yang ni apron dia yang sebenar menggunakan list yang berwarna merun bersesuaian dengan corak pada fabrik. Dan Asma nak letakkan butang sebagai hiasan tambahan selain poket. Jadi ini cara untuk menjahit butang baju. Dia menggunakan pangkah, dah siap. Dia jahit beberapa kali tadi. Kemudian dia matikan benang di bahagian bawah. Okey, dah gunting. Dah siap. Dua-dua butang dah siap. Jadi tahniahlah, Asma dah siap. Apronnya bukan satu, bukan dua, tapi tiga. Satu contoh, satu apron menggunakan kain guna semula dan satu lagi apron yang sebenar. Jadi tugasan murid-murid, cikgu tak minta 3, cikgu tak minta 2, cikgu minta 1 saja apron. Kalau sukar untuk mendapatkan fabrik yang baru, boleh guna fabrik yang guna semula. Itu contoh, boleh pilih yang mana murid berkenan. Pengalaman cikgu mengajar pada tahun 2013, cikgu buat apron untuk pasca UPSR. Murid-murid cikgu berjaya menghasilkan apron menggunakan jahitan tangan, dan apron yang tercantik terbaik adalah apron murid lelaki ya. Cikgu ingat lagi. Cikgu pun terkejut. Cantik dia punya jahitan. Okeylah murid-murid, terima kasih kerana menonton video cikgu pada kali ini. Cikgu harap sangat murid-murid berjaya menyiapkan apron. Cikgu akan tunggu sehingga minggu hadapan, kerana minggu hadapan kita akan membuat pembentangan presentation berdasarkan apron yang telah kamu siapkan. Semoga berjaya. Sehingga berjumpa lagi. Jangan lupa yang dah subscribe cikgu, terima kasih banyak-banyak. Yang belum, subscribe lah cikgu, kerana bila kamu subscribe cikgu, cikgu sayang kamu. Bye.